الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Terima kasih pengurusi majlis, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dapat kita bertemu pada malam ini. Saya ingat Ustaz barangkali setahun lebih dah kot sebelum ini kan. PKP dah belum masa tu, Allahu'alam, dah lupa. Saat datang ke sini masa tu ada tembok sini kan. Jadi Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Dan tuan-tuan, tujuan daripada panjang umur ini adalah untuk kita menambah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Baik, tuan-tuan, insya-Allah kita akan bincangkan sedikit daripada surah Al-Hujurat, ya, surah Al-Hujurat, beberapa ayat awal itu. Kemudian saya akan berhenti awal sedikit untuk kita sambung dengan bacaan Yasin lah, dengan pemergian Muhammad Harun bin Sabah Baba, Muhammad Harun bin Baba. Surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Ayat pertama, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memandai-mandai melakukan suatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran dari Allah dan Rasul. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat kedua, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa bercakap dengan Nabi, sebagaimana setengah kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap dengan setengah yang lain. Larangan demikian itu supaya amal-amal kamu tidak terhapus pahalanya sedang kamu tidak menyedari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya semasa mereka berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam
Mereka lah orang-orang yang dibersihkan Allah hati mereka untuk bertakwa. Mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, ayat surah Al-Hujurat ini, kalau kita kira daripada awal sampai akhir, adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang banyak perkara yang berkait dengan adab. Banyak perkara yang berkait dengan adab. Bila sebut adab ni, dia jadi akhlak. Akhlak sebagai seorang mukmin. Hubungan orang mukmin ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan mukmin ini sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahawa orang mukmin ni dia bersaudara. Tak kira walau macam mana keadaannya, dia tetap bersaudara. Bagi lagi ayat, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan kamu merendah-rendahkan, jangan kamu menghina-hinakan satu kaum yang lain. Menghina, merendah orang lain, boleh jadi yang kamu rendahkan itu lebih baik daripada kamu, sama ada mereka itu lelaki atau perempuan. Jadi begitulah intipati ataupun isi kandung yang ada dalam surah Al-Hujurat. Jadi kalau orang merenung dan membaca ayat-ayat surah Al-Hujurat ini, dia akan dapat satu pengajaran yang sangat besar yang terpakai kepada umat ini, sama ada zaman Nabi dulu, sama ada selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada sampai ke hari ini. Covid tak Covidnya apa semua ni tuan-tuan, maka dia tetap terpakai sehinggalah hari kiamat. Dia tetap terpakai, maksudnya dia tetap berguna kepada kita sampai hari kiamat. Dan inilah yang maksudnya bahawa Al-Quran ini hidup. Al-Quran ini hidup walaupun turun zaman padang pasir dulu, ya, tetapi yang cerita padang pasir itu rupanya selari dengan hidup manusia sampai hari kiamat. Siapa yang pegang pada Al-Quran, selamat dia dunia akhirat. Siapa tinggal Al-Quran, tak selamat dia, atas dunia pun tak selamat dah, bahkan lagi di akhirat. Baik tuan-tuan, ayat yang pertama tu lagi ada sabab nuzul. Apa dia sabab nuzul? Iaitu menceritakan tentang kenapa ayat ni diturunkan. Kalau makna itu, wahai orang-orang beriman, jangan kamu memandai-mandai di hadapan Allah dan Rasul. Ada kisahnya ini tuan-tuan. Kisahnya ialah berkenaan dengan dua orang sahabat besar. Kita semua maklum namanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Kedua-dua ini bukan sahaja sahabat yang sangat rapat dengan Nabi, bahkan mereka berdua ini adalah pak mertua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu anaknya Aisyah, kahwin dengan Rasulullah. Umar itu anaknya Hafsah, ya, Hafsah kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua ada pak mertua Nabi. Jadi sangat-sangat rapat, sangat-sangat akrab. Jadi tuan-tuan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, satu ketika satu kumpulan daripada kalangan Bani Tamim, taklah ramai, kita kata beberapa orang lah, berkali sekitar 10 atau lebih sikit daripada kalangan Bani Tamim. Bani Tamim ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok peta Saudi, Mekah, Madinah ni kan sebelah timur, ada sebelah barat, dekat dengan laut ni kan. Bani Tamim ni sebelah sini, sebelah timur ini. Jadi mereka ini terpaksa berjalan agak jauh jugalah nak sampai kepada Madinah, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menziarahi Nabi. Jadi bila mereka sampai, mereka bertanyalah nak jumpa Nabi apa semua. Sebelum jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka jumpa dulu dua orang ini. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar. Bila mereka jumpa, apa mereka buat? Abu Bakar ini
tanya kepada mereka, siapa ketua di kalangan kamu ni? Siapa ketua di kalangan kamu? Maka mereka pun jawab, tak adalah, kami datang ini pakat-pakat. Kami datang ini secara nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak adalah ketua-ketuanya kan. Jadi maka Abu Bakar pun kata, Amir Qa'qa' bin Ma'bad. Abu Bakar kata, kalau gitu lantiklah ini, orang ini namanya Qa'qa' bin Ma'bad. Qa'qa' bin Ma'bad ni barangkali orang yang di kalangan mereka tu banyak cakap sikit lah kot. Ini lantik inilah. Maka kata Umar Al-Khattab pula, bal tak payah. Amir Aqra' bin Habis. Lantik yang ini. Jadi Abu Bakar kata lantik Qa'qa', Umar Al-Khattab kata lantik Aqra'. Dekat-dekat nama dah, Qa'qa' dan Aqra'. Baik, bila begitu berlakulah perselisihan di antara Abu Bakar dan Umar. In aradta illa khilafi, kata Abu Bakar, kamu ni macam nak berlawan dengan aku, nak khilaf dengan aku ni. Maka berlakulah perselisihan, dan tuan-tuan, lalu turunlah ayat ini menegur kepada Abu Bakar dan Umar. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, dan Rasulullah boleh buat keputusan dalam hal tersebut. Tanya Nabi lah. Ini teguran kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Baik, tuan-tuan, kita agak rasa pelik juga, kenapa Abu Bakar dan Umar ini seorang yang sangat kasih kepada Nabi, seorang sangat patuh kepada Nabi, dalam hal ini tak tanya Nabi. Kan senang kalau tanya je, kan, selesai masalah. Maka tuan-tuan, muslimat rahmat Allah sekalian, ulama ada beberapa wajah ataupun ada beberapa cara jawapan dalam hal ini. Yang pertama sekali, pada pandangan Abu Bakar dan Umar, pada pandangan Abu Bakar dan Umar, perkara ini tidaklah besar sangat sehingga perlu mengganggu Nabi. Nak kena tanya dulu dah, kamu pilih lah, sepatut gitu dah. Ada dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala suruh rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi bila berlaku perselisihan. Dalam ayat yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu ada berselisih, maka kamu rujuk kepada Allah dan Rasul. Maksudnya rujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan pertama. Jawapan yang kedua, kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa la tusafir, jangan kamu bermusafir 3 orang, melainkan kamu lantik seorang daripadanya ketua. Jadi tuan-tuan, zaman sekarang itu perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama kata taklah wajib, tetapi itu sunnah. Musafir 3 orang, ya. Kita kata musafir ini kalau daripada sini Kuala Lumpur berapa kilometer? Dah boleh kira musafir ke? Sampai KL. Lebih lagi kita kata Bentung lah. Sampai Bentung contoh tak? Boleh dah kira musafir tu lah. 90 km tak? Baik, nak sampai situ pergi mana tu? Alah, pergi kan, kerajaan pun dah buka sekarang, mana sikit sebanyak dah, bolehlah lepas sampai ke Bentung. Contoh, jangan pergi pula. Jadi tuan-tuan, sampai situ dah kira musafir lah, boleh jamak sembahyang dan apa semua kan. Maka tuan-tuan, kita pun kata lantiklah dulu seorang ketua, kita 3 orang ni kan. Kawan kita kata apa? Lucu kamu ni, nak kena lantik ketua juga satu kereta, kena lantik. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila benda itu sudah ada,
perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun, Umar tak perlu tanya, terus merujuk ataupun terus melantik ketua. Tapi bila berlaku khilaf macam tu kan, khilaf di antara Abu Bakar dan Umar, maka perkara ini dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Baik tuan-tuan, dalam hal ini satu golongan yang sedang berkembang sebenarnya tempat kita ini, tapi secara senyap-senyap bawah tanah, iaitu satu golongan namanya Syiah. Tuan-tuan sila perhati, dan golongan Syiah ini dia masuk, kalau di institusi pengajian tinggi, ya, dia masuk kepada fakulti-fakulti yang bukan bahagian agama. Sebab senang dia nak cucuk, jarum dia nak cucuk tu senang. Pelajar-pelajar bukan pada bahagian agama, senang sikit. Kenapa? Kerana biasanya pelajar-pelajar bukan bahagian pengajian Islam ini, dia nak tanya pun payah kan, kemudian dia nak rujuk pun tidak mudah bagi dia. Nah, jadi dengan sebab itu akhirnya dia mudah terikut dengan pandangan ataupun pendapat golongan Syiah. Antara yang Syiah serang kepada Abu Bakar dan Umar, memang dia marah semua kepada Abu Bakar dan Umar. Antara perkara dia serang, dia kata, tengok, yang kamu duk puji sangat Abu Bakar dan Umar kan, inilah ayat yang turun menegur dan juga sebagai satu hukuman kepada Abu Bakar dan Umar. Tuan-tuan, kita jawab begini, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan juga meletakkan para sahabat di satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasul, ya, lebih-lebih lagi Abu Bakar dan Umar ini termasuk 10 orang yang mubasysyirin bil jannah, yang diberi tiket syurga atas muka dunia lagi. Ada tiket syurga atas muka dunia lagi. Itu kita punya keyakinan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengok orang kamu kata masuk syurga ni, Allah tegur begitu sekali. Kita jawab mudah sahaja. Kita kata Abu Bakar dan Umar ni manusia biasa. Tak, bukannya maksum. Ke ada tuan-tuan kita berpegang Abu Bakar dan Umar tu maksum? Ada? Tak ada. Abu Bakar dan Umar adalah manusia biasa yang ada salah dan silap. Tetapi apabila berlaku salah silap, lepas itu itu yang menjadi kehebatan mereka. Apa yang mereka buat selepas itu, ini insya-Allah saya akan ceritakan sekejap lagi. Berbeza dengan Syiah, golongan Syiah ini dia menganggap bahawa imam 12 mereka maksum. Kita anggap Rasulullah saja maksum? Tak, dia anggap bahawa pengikut ataupun imam-imam mereka yang 12 itu, daripada Sayyidina Ali, kemudian Hasan Hussein dan seterusnya lah, dia punya Musa Al-Kazimnya, Ja'far Sadiq dan seterusnya itu. Dan tuan-tuan Ustaz nak sebutkan di sini bahawa kesemua imam-imam mereka itu sebenarnya imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma mereka ini ambil nama-nama tokoh-tokoh ini, menjadikan mereka ini adalah imam Syiah. Imam Ja'far As-Sadiq adalah guru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Ja'far As-Sadiq itu guru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pula guru kepada Imam Malik. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru kepada Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Jadi makna itu pertaliannya. Jadi kita katakan bahawa Imam Ja'far As-Sadiq masih berada bersama kita, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia kata kepada imam-imam Ahlus Sunnah, misalnya Imam Abu Hanifah tak ikut Ja'far As-Sadiq, sedangkan Ja'far As-Sadiq Syiah. Itu tuduhan mereka. Mereka kata Ja'far As-Sadiq itu imam Syiah. Abu Hanifah ini, Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi ini tak ikut, mengkhianati Ja'far As-Sadiq. Kita kata Imam Abu Hanifah tidak mengkhianati, malahan Imam Abu Hanifah ini mengikut ilmu Imam Ja'far As-Sadiq. Dia ikut, membuktikan bahawa Ja'far Sadiq mengajar kepada Abu Hanifah ini benda betul, sehinggalah Imam Abu Hanifah mengajar lepas itu juga benda yang sama. Jadi
tuduhan Syiah atau pegangan Syiah itu adalah menyeleweng daripada apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Ustaz nak sebutkan cerita yang ringkas sebelum kita nak baca Yasin lah. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang manusia yang tidak maksum, malahan banyak juga kesalahan Abu Bakar. Kalau nak cari kesalahan tu banyak manusia kan, kita pun kalau cari lagi banyak. Tetapi tuan-tuan, apabila kesalahan itu ditegur, Abu Bakar ini dia memohon ampun kepada Allah dengan begitu kerendahan diri dia, keinsafan, minta pengampunan daripada Allah, luar biasa. Patutlah orang seperti ini diberi tiket syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba perhatikan tuan-tuan. Ustaz ringkaskan cerita ini. Tuan-tuan pernah dengar kisah Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina? Pernah dengar? Aisyah tu siapa? Anak Abu Bakar. Aisyah tu siapa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituduh berzina. Bukan jalan-jalan ini tuan-tuan. Kisah Bani Mustalik yang kalau nak cerita tu panjang, biarlah. Sehinggalah Aisyah tertinggal daripada peperangan tersebut dan akhirnya diselamatkan dan dibawa balik oleh nama sahabat Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal letak Aisyah di atas kudanya, dia tarik kuda sampailah ke Madinah. Cerita tu agak panjang, tak apa. Jadi bila sampai ke Madinah, golongan munafik telah menuduh Aisyah telah berzina dengan Safwan. Aisyah telah berzina, itu dituduh. Maka tuan-tuan, Rasulullah SAW terdiam. Nak kata apa ni tuduhan ini, nak jawab tak boleh apa semua kan. Akhirnya Rasulullah berdiam diri selama lebih kurang 1 bulan tuan-tuan. Kenapa lah kita tanya tak? Kenapa tidak hari ini kes itu berlaku, esok Allah turunkan wahyu? Selesai tak? Hari ini berlaku, esok turun wahyu. Tak. Allah tangguhkan perkara tersebut selama 1 bulan. Inilah tuan-tuan tarbiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau begini Nabi kena, maka kita ni tuan-tuan nombor 1 sekali banyak sabarlah dengan suasana Covid yang ada ni kan. Sembahyang pun terpaksa berjarak-jarak lagi apa semua. Insya-Allah lah kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segerakan penyembuhan ini dan akhirnya kita boleh sembahyang rapat insya-Allah Jadi tuan-tuan, setelah Allah turunkan ayat itu, setelah Allah turunkan ayat membersihkan Aisyah, tuan-tuan boleh rujuk ayat ke-11 sampai ayat ke-26 gitu dalam surah An-Nur. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang yang baik, wanita baik bagi lelaki yang baik. Maksudnya Aisyah itu orang yang bersih, orang yang baik dikahwinkan dengan orang lelaki yang baik, wanita baik, lelaki baik. Itu kaedahnya. Baik tuan-tuan, bila diumumkan bersihnya Aisyah ini, maka ditangkaplah beberapa orang yang telah menuduh Aisyah. Salah seorang penuduh itu namanya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mi'sah, Allah saya lupa nama dia secara tepat ya. Mi'sah ini tuan-tuan adalah sepupu kepada Abu Bakar. Mi'sah adalah sepupu kepada Abu Bakar. Dia telah menuduh Aisyah. Pelik-pelik. Sepupu menuduh anak sepupu. Sepupu pada Abu Bakar, sepupu pada Abu Bakar, maknanya Aisyah tu anak sepupu dia. Tuduhnya anak sepupu dalam keadaan dia pun tidak pasti. Maka akhirnya dikenakan hukum qadhaf 80 rotan. Baik. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bila tahu keadaan ini, dia pun kata kepada Mi'sah, lan unfiquka abadan, aku tidak akan beri nafkah kepada kamu. Abu Bakar ini membayar nafkah kepada Mi'sah ini setiap bulan secara tetap. Sebab Mi'sah ni orang miskin. Bila miskin ini dia beri duit tiap-tiap bulan bantuan, kita kata 100 lah sebulan, 100 dibayar setiap bulan. Tapi tuan-tuan, setelah peristiwa itu berlaku, Abu Bakar kata, aku tidak akan menafkahkan kepada kamu, tak akan derma kepada kamu selama-lamanya. Maka tuan-tuan, dengan sebab itu
dengan takdir Allah Subhanahu wa taala turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal miskin wa minas sabil wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Janganlah orang kaya di kalangan kamu menghentikan nafkah. Allah tegur Abu Bakar. Abu Bakar bila dengar ayat tersebut, tegur kepada dia, tuan-tuan, terus dia jumpa Mi'athah tadi. Bila dia jumpa Mi'athah ini, dia kata apa, wahai Mi'athah, aku datang hari ini kerana aku nak, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, kamu nak tak aku ampunkan kamu wahai manusia, wahai Abu Bakar, wahai umat Islam? Maka Abu Bakar jawab, uhibbu an yaghfirallahu li, aku nak supaya Allah ampunkan aku datang, aku beri balik duit kepada kamu, bantuan bulanan. Mi'athah tadi tuduh anak dia, kan? Tapi bila Allah tegur dia, dia pergi jauh balik Mi'athah, aku sambung kembalilah pemberian aku bulanan kepada kamu, aku sambung balik. Dan dalam riwayat menyebutkan ada bahawa Abu Bakar ni tambah sekali ganda lagi, 2 kali ganda. Dulu 100, lepas tuduh anak dia 200. Jadi tuan-tuan, agak-agak kita boleh buat begitu macam Abu Bakar buat. Inilah satu manusia yang hidup di atas muka dunia, tapi sebenarnya dia adalah perangainya ahli syurga. Boleh tuan-tuan? Jadi mudah-mudahan walaupun perbincangan kita ringkas pada hari ini, tapi saya harap mudah-mudahan kita dapat ambil sama-sama sedikit sebanyak daripada pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan orang mukmin ini diuji biasa. Mukmin ini diuji biasa. Tapi yang luar biasa ialah dia bersabar. Dan sabar itu kebaikan untuk dia. Kalau dah datang kebaikan Allah beri, dia bersyukur, itu juga kebaikan untuk dia. Ajaban li amril mu'min, pelik bagi perkara yang berkaitan dengan mukmin ni. Kalau datang benda yang menyakitkan, dia sabar. Kalau datang benda mengembirakan, dia bersyukur. Ini kepelikan bagi orang mukmin. Semoga-moga Allah masukkan kita semua dalam golongan yang tersebut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita